Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, pada petang ni kita akan sambung lagi pembelajaran PDPR kita untuk subjek Muamalat darjah 4. Kita masih lagi dalam pelajaran yang sama iaitu pelajaran yang keempat, pelajaran yang terakhir dalam subjek Muamalat yang bertajuk Hibah. Okey, baiklah para pelajar. Untuk pelajaran yang lepas, kita dah belajar berkaitan dengan pengertian hibah. Kita juga dah tahu perbezaan antara hibah, sedekah dengan hadiah. Awak juga dah tahulah tentang hukum hibah. Dan kita juga dah belajar berkaitan dengan rukun hibah, iaitu yang ada 4. Yang pertama, al-wahib, orang yang memberi hibah. Dan yang kedua, al-mauhubula, orang yang menerima hibah. Yang ketiga, al-mauhub, iaitu barang yang diberi. Dan yang keempat, iaitu as-sighah, iaitu ijab dan kabul. Kita juga dah belajarlah tentang syarat-syarat yang terdapat dekat dalam rukun hibah. Okay, jadi pada hari ini kita akan sambung lagi topik-topik kecil dalam tajuk hibah. Baiklah para pelajar, yang pertama kita pergi kepada penerimaan barang, iaitu al-qabdu dalam hibah. Al-qabdu ialah orang yang menerima hibah telah menerima barang yang telah dihibahkan kepadanya dan mempunyai kuasa yang penuh ke atas harta ataupun barang tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan al-qabdu. Tetapi jika al-qabdu tidak berlaku, pemberi hibah berhak menarik balik hibah selama harta itu belum diserahkan. Maksudnya kalau al-qabdu ni tidak berlaku, kalau orang yang menerima hibah tu dia tak terima hartanya ataupun dia tak terima barangnya lagi, jadi pemberi hibah ni berhak untuk menarik balik hibah tersebut selama harta itu ataupun hibah itu belum diserahkan lagi. Maksudnya belum berlaku lagi lah al-qabdu ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara penerimaan barang, iaitu al-qabdu. Okey, yang pertama, untuk harta tidak alih, al-qabdu boleh berlaku dengan mengosongkan harta itu atau melakukan tasarruf terhadap harta tersebut. Tasarruf ni bermaksud orang yang menerima harta tu mempunyai kuasa penuh ke atas harta ataupun barang tersebut. Contohnya, menerima kunci rumah ataupun menukarkan nama pada surat pemilik harta. Jadi, harta tersebut adalah milik sepenuhnya terhadap si penerima hibah ataupun si penerima harta tersebut. Okey, seterusnya yang kedua, untuk harta alih, al-qabdu boleh berlaku dengan mengambil harta itu atau mengasingkan dengan harta lain. Contohnya, yang diasingkan daripada kitab ataupun telefon bimbit dan lain-lain. Contohnya macam itulah, kalau dia harta yang alih, kita boleh berlaku dengan cara mengambil harta itu ataupun memindahkan. Maksudnya daripada orang yang memberi hibah kepada orang yang menerima hibah. Jadi kat situ berlakunya cara penerimaan barang ataupun al-qabdu. Okey, seterusnya yang terakhir kita pergi kepada sedikit permasalahan berkaitan dengan hibah. Yang pertama, hukum mengambil semula hibah. Tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dilakukan oleh bapa termasuk datuk kepada anaknya. Maksudnya hibah yang telah diserahkan tu tak boleh ditarik balik kecuali hibahnya dilakukan oleh bapa termasuk datuk kepada anaknya. Okey, yang kedua, jika mati salah seorang pemberi ataupun penerima sebelum al-qabdu, urusan boleh diganti oleh waris. Contohnya, membatalkan pemberian atau penerimaan hibah. Ini jika berlakunya kematian salah satu, sama ada yang pemberi hibah ataupun orang yang menerima hibah sebelum berlakunya al-qabdu. Maksudnya orang tu dia tak terima lagi barang ataupun hibahnya tak diserahkan lagi kepada penerima. Jadi urusannya boleh diganti oleh waris, sama ada nak batalkan pemberian ataupun penerimaan hibah tersebut. Okey, jadi setakat itu saja pembelajaran kita berkaitan dengan penerimaan barang, iaitu al-qabdu dalam hibah, dan juga permasalahan berkaitan dengan hibah. Jadi kat sini kita dah tahulah
pemberian hibah ni adalah sunat. Jadi selepas diserahkan kepada penerima, kita tak bolehlah nak tarik balik hibah tersebut, ataupun kita tak boleh balik minta harta ataupun barang yang telah kita hibahkan. Okey, jadi setakat tu sajalah pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan hibah. Okey, insya-Allah pada hari yang akan datang kita akan ulang kaji semula berkaitan dengan tajuk-tajuk yang telah kita pelajari. Okey, jadi setakat tu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.